Let's go to the next slide. Okay, ini kita cerita saving account, simpanan, sorry. Cerita pasal simpanan emas. Sekarang kita pergi ke pelaburan emas. Okey, pelaburan emas dalam Quantum Metal dia panggil Gold Asset Enhance, GAE. Okey, GAE ni adalah killer produk Quantum Metal. GAE ada dua jenis, GAE kali 5, kadang-kadang orang panggil GAE 5 kali 5X atau X5 sama je, ataupun GAE kali 10 ataupun GAE 10X. So apa yang menarik kat sini adalah GAE boleh memberi kita keuntungan secara berganda. GAE kali 5 maknanya kita keluar modal untuk 1 unit, Quantum Metal akan sponsor lagi 4 unit. Bukan sponsor lah, dia bagi biaya kita for another 4 units. Untuk GAE kali 10, kita keluar modal untuk 1 unit, Quantum Metal akan biaya for another 9 unit. Okay, nanti kita tengok contoh sebelah. So apa maknanya? Maknanya dengan GAE kali 5, kenaikan harga 1% is translated to keuntungan sebanyak 5%. Sebab dia dah kali 5 kan. Dan GAE kali 10, kenaikan harga 1%, kita dapat untung 10%. So bila kita terminate unit GAE ni, kita dah nampak untung 1% ke 2% ke whatever. Kita nak ambil untung, kita terminate GAE ni. Bila kita terminate, Quantum Metal dia akan ambil semula jumlah pembiayaan yang dia dah bagi tu. Dia ambil itu saja. Segala jenis untung yang datang daripada transaksi ni akan diserahkan pada kita lah. So dekat situlah kita buat untung kan. Keluar duit satu unit, seolah-olah kita invest sebanyak 4 unit, 5 unit ataupun 10 unit, dan kita dapat untung accordingly lah, 5% atau 10%. So kita tengok contoh sebelah. Okey, senario dia ni contoh pelaburan secara menggunakan GAE kali 10. Senario dia, kita beli emas pada modal 10,000, kita beli emas GAE pada harga semasa RM262 segram, dan kita nak jual pada harga emas RM300 segram. Okey, nota kat sini just for information. Unit GAE, 1 unit $250. 1 unit GAE satu unit GAE kali 10 adalah $250. 1 unit GAE kali 5 adalah $25. So emas dibeli dan jual mengikut harga LME. So senario ni just a sample untuk memudahkan kita faham lah the whole thing. So senario ni ada dua. Satu, kita beli emas dengan modal 10,000 di kedai emas. Satu lagi, kita beli emas di QM gunakan GAE kali 10 dengan modal yang sama 10,000. Okey, kita tengok yang belah kiri, beli di kedai emas. Modal 10,000 pada harga LME 300 segram, kita akan dapat pada harga 262 segram, modal 10,000 kita boleh dapat 38 gram. Okey. Bila harga naik mencecah 300 segram, kita sebenarnya mendapat keuntungan RM38 setiap gram. So 38 kali 38, maknanya kita untung 1,450. Nampak tak? Modal 10,000, harga naik daripada 262 ke 300, kita dapat untung 1,450. Ini calculation yang agak straightforward lah. And kira balik modal asal kita 10,000, bila kita jual balik emas tu, dapatkan cash, kita akan dapat 11,450, which is
11,000 ni datang daripada 10,000 duit modal asal dengan 1450 duit untung kita. Okey, menarik kan? Beli kat kedai emas modal 10,000, harga emas naik dapat untung 1450. Itu kalau beli kat kedai emas. Macam mana pula kalau kita beli di QM, GAE kali 10? Modal yang sama 10,000, tapi dengan pembiayaan kali 10 ni, kita beli satu, QM akan biaya another 9. So modal yang sama, instead of 38 gram, kita boleh dapat 380 gram. 10 kali ganda tu. So pada kiraan yang sama, untung RM38 1 gram, kita dah untung dengan QM 14,500. Kali 10 kat. So modal asal sama, 10,000 10,000. So bila dah untung macam ni, kita withdraw pada modal yang sama, kenaikan harga yang sama, masa menunggu yang sama, kita boleh withdraw 24,500. Maknanya duit modal kita dengan duit keuntungan. 90,000 yang QM bagi biaya tu mana pergi? Dia ambil balik lah. Kan kita satu unit kita 9 unit KM, 9 unit tu is 90,000. Dia ambil balik duit modal dia. Tapi duit untung kenaikan tu semua kita punya. Kita buat balik masuk poket. So that's why kita dapat 24,500. So berapa ni untung? Lebih daripada 100% ni. Modal 10,000 dapat balik 24,000. So okay, faham So sekarang ni nak beli emas kat mana? Nak pergi kat kedai biasa ke nak pergi dekat QM beli secara GAE? So itu awak decide sendirilah. Okay, nota penting kat sini, ini kiraan adalah secara kasar sahaja. Kiraan sebenar perlu include management fee 3.5% per year prorated dari QM yang 90k. Jangan takut, benda ni kita bukan nak sorok, benda ni ada. Kita boleh kira dan kita masih lagi dapat untung berganda-ganda. Cuma saya tak letak dekat sini supaya memudahkan kita buat high level calculation lah. Sebab kalau kita go very detail, nombor tu akan banyak perpuluhan-perpuluhan kan. Even emas yang kita beli 38 gram ni actually 38.12345 something lah. So kita rounded je untuk memudahkan proses memahami kiraan. Itu saja. Okay, ini senario ni kita beli, kita assume kita beli emas 262, kita jual 300. Mana harga naik kita jual, untung lah kan. Apa jadi kalau instead of naik, harga jatuh? Pada muka kau tak adalah. Tak ada, jangan risau. Untung rugi dalam kes ni, emas kita banyak tu juga. Tapi selagi kita tak jual, kita tak rugi apa. Betul tak? Cuma it just penurunan harga emas. Kalau kita jual, confirm lah rugi kan. Kalau untung berganda, rugi pun berganda. Tapi dia punya hint dia senang je. Buat apa jual masa harga turun? Biar je kat situ. Itu sebab untuk buat GAE ni, kita kena ada holding power yang kuat. Holding power maknanya kita boleh simpan duit dalam GAE tu untuk tempoh masa yang panjang. So kalau invest GAE hari ni, minggu depan dah nak untung, ataupun 2 minggu lagi nak untung, susah lah. Lepas tu duit tu pula, ni duit bajet nak kahwin ni, aku nak kena withdraw. Tak boleh lah macam tu kan. Kita tak boleh gunakan duit yang kita dah ada plan untuk guna. Dia sepatutnya menggunakan duit yang tidak ada perancangan untuk digunakan dalam masa terdekat. Okay, so jangan risau kalau harga emas turun, boleh kena kerugian berganda, tapi kita takkan rugi selagi kita tak jual lah. So jangan, kita just biar je investment tu dekat situ.
transaksi tu masih aktif, kita tak kena force sale, kita tak kena top up, tunggu saja. Tunggu sampai satu masa insyaAllah harga akan naik semula, sebab kita tengok overall trend ni memang menaik lah kan, insyaAllah. So bila dia naik semula, dan baru kita jual. Okay, this is a very high level punya konsep. Nanti kalau you dah start faham sikit-sikit, bila nak start invest, kita masuk kat layering lah, apalah, ada beberapa cara untuk invest lah. Okay, semalam pun ada tengok compounding whatever, tak apa, itu semua tak penting. Yang penting sekarang kita boleh beza beli emas dekat kedai emas, dan kenapa beli dekat QM kita boleh dapat untung 5 ataupun 10 kali ganda. Dekat slide ni pun saya ada tunjuk penerangan lebih jelas daripada senior merchant QM. Link dia ada dekat situ. Yang ni Dr. Rokaida, founder Angel Group. So dia punya explanation lagi jelas dan lagi kemas lah. Okay, next slide. Oh okay. Ni apa ni? Okay, alright. Salah scroll. Okay, terma dan charge dalam urus niaga GAE, sama juga macam tadi. Belah kiri dia tadi saya dah explain all these wordings, cashback, spread, markdown, margin call, force sell dan sebagainya, kita dah faham. So konsep pembelian financing untuk GAE kali 5 kali 10 ni adalah berdasarkan konsep Islamic tawarruk. Ada link dekat situ apa maksud dia tawarruk ni. Ratio dia kalau GSA dengan GCA 1:1. Kalau GAE kali 5 is 1:5. GAE kali 10 is 1:10. Beli satu serupa macam beli 5. Yang kali 10 pula, beli satu serupa macam beli 10. Tempo dia mid and long term both, kali 5 dengan kali 10. Jangan expect short term akan dapat untung. Kalau ada tu nasib-nasib lah, tapi very unlikely lah. Memang ada case kadang 2 minggu je dah boleh dapat untung kan, dah jual. So tengoklah macam mana. Benda-benda tu kita kena faham marketnya, sentiment, benda-benda teknikal dan benda-benda yang mempengaruhi lah. Perang kat sana, perang kat sini, US punya hutang tu dia nak bayar and what not lah. Ok, modal minimum untuk kali 5 adalah 25 USD. Untuk GAE adalah sebenarnya 250. Ni dia dah campur sekali dengan management fee lah. Ok, never mind. Siapa yang boleh buat GAE kali 5 dengan GAE kali 10? Orang yang ada duit lah, duit extra, tak pakai kan, tak pakai untuk jangka masa yang extended, boleh buat GAE ni. Dan orang yang teringin untuk buat profit berganda, boleh buat lah. Yang ada duit, ada holding power, boleh tunggu, boleh proceed. Cashback tak ada, cashback untuk GSA sahaja. Ok, spread belian untuk GAE kali 5 dan kali 10 ni dia rendah lagi. Itu yang antara benda yang menarik lah. Kalau GSA tadi 7%, untuk kali 5 spread dia 4% saja. Dan kali 10 lagi rendah, 3% saja daripada LME. Okay? Spread adalah pada masa belian sahaja, masa jualan tak ada. Markdown pun macam biasa tak ada. Force sell tak ada. Management fee 3.5% dari flexi payment. Both lah, 3.5% flexi payment. Macam daripada contoh yang tadi tu 90,000 lah kan flexi payment dia. Tapi dia punya charge adalah kadar harian lah, daily rest. So ikut hari lah. Kalau kita dalam masa sebulan, dia akan charge 30 hari punya je lah. Kalau sampai setahun, kita kena bayar full lah. Bila bayar fee, kalau GAE kali 5, kita nak terminate tu, baru dia tolak daripada kita punya
emas yang kita nak withdraw tu, nak terminate tu, daripada keuntungan lah basically. Tapi untuk GAE kali 10, first time kita buat GAE tahun pertama, kita kena bayar dulu. Tapi kalau kita terminate awal, dia akan refund lah. Tapi tahun kedua barulah kita bayar, tahun 2 dan seterusnya barulah kita bayar di hujung kontrak masa kita nak terminate tu. Dia tengok okey berapa hari, berapa bulan, dia kira-kira akan dia tolak daripada kita punya keuntungan. Okey, itu saja yang saya boleh sampaikan buat masa ni tentang GAE, terma dan charge. Nota penting sebelah kanan tu, ini sangat penting ni. Invest GAE dengan duit lebihan. Tiada rancangan untuk guna dalam masa dekat. Okey, duit memang duit tak pakai. Duit tabung haji tu, kalau ada beratus-ratus ribu, kita punya giliran haji mungkin 18 tahun lagi, bolehlah pakai duit tu kot. Holding power yang tinggi, maknanya kita maybe perlu simpan dalam GAE untuk extended 3 bulan, 6 bulan, setahun atau maybe lebih. So make sure kita bersedia untuk duit tu diperam dekat situ lah. Kena faham naik turun harga emas, bila nak beli, bila nak jual. So kalau new base lah, macam saya pun consider new ni, tak berapa pandai, rujuk ke konsultan. Konsultan boleh bagi guide. Macam saya konsultan, saya boleh bagi guide dalam dari segi produk QM ni. Tapi bila when it comes to technical kan, nak baca candlestick apa semua tu, saya tak berapa fasih. Kita akan sama-sama rujuk dalam pada pakar-pakar yang ada dalam network. So, kita ada group, macam saya ada multiple group. Bila kita tanya, ada je yang akan bagi advice, bagi saranan ataupun tunjuk ajar lah. So kalau saya boleh, awak ada soalan, tanya saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya boleh tanyakan kat group tu, ataupun awak boleh tanya sendiri. Sebab whatever group pakar-pakar ni, you all akan masuk sekali dalam group tu. Kita akan pool sekali. So jangan risau, ramai pakar kat situ. Saya dah setahun buat ni, memang hari-hari bila orang tanya, mesti ada orang jawab. And it's very helpful lah. Right? And the last one is beli GAE secara layering, rujuk konsultan. Okay, layering ni saya letak dekat sini sebab saya rasa ni antara benda yang boleh cover kemudian, tapi saya sebut sekarang sebab just to make sure. Sometimes kita sudah nampak opportunity, kita excited untuk invest kan. Okay, kita keluarkan duit daripada tabung haji ke, daripada ASB ke, keluarkan 100,000, pom, kita letak dekat GAE ni kan. Tu tak betul lah. So don't get too excited. So kita buat secara layering. Maknanya kalau ada duit 100,000 pun, you beli sikit-sikit. Beli 1 unit, 2 unit, 5 unit. Beli, tengok harga rendah, beli. Kalau harga naik, tapi tak cukup, jangan hold dulu. Kalau naik tinggi, jual. Tapi kalau dia turun, beli lagi. Kalau dia turun lagi, beli lagi. Kalau dia turun lagi, lepas kita tahu itu mungkin harga yang rendah, maybe kita nak beli lebih sikit ya. Instead of beli 1, belilah 3 ke 4 kan. Itu kita kena faham lah dia punya sentimen dia. So jangan beli selepuk sekali, beli sedikit baru selamat lah. Kita averagekan kita punya cost ya. At the same time, bila harga turun kita beli lagi, basically bila naik kita dapat untung percentage yang lebih tinggi lah. Okey, kat situ pun saya ada letak ni konsep link untuk konsep tawaruk, sebab dalam terma dan charge ni ada mention tawaruk, saya letak link dekat situ. So next slide. Sebelah konteks dan info. Okay, this is the last slide.
Last slide ni basically maklumat-maklumat yang pada saya penting lah untuk anda tahu. Satu, atas sekali tu of course nama konsultan saya, nombor telefon, WhatsApp, dan kalau nak register anda saya, boleh guna link yang diberikan lah. Itu about me lah. Nombor 2 adalah seterusnya adalah information about QM. Website QM, kalau pergi dekat situ ada macam-macam info ada dekat situ, boleh tengok. Nak tahu pasal tawaruk ada dekat YouTube tu. GAE explained by senior merchant, yang ni yang Puan Aida tadi saya letak dekat sini juga. And gold bar and bullion info, yang ni adalah berkaitan dengan physical gold. Apa jenis gold yang Quantum Metal jual kan. Quantum Metal ni dia ada jual Perth Mint Gold, dia ada Quantum Metal punya gold, ada dinar. So masuk dekat website tu www.quantummetal.com.my/bullion-gold. Kita ada nampak senarai produk dia yang macam-macam jenis, dan juga macam-macam berat lah. 1 gram, 0.1, 10 gram, 100 gram. So pilih je mana yang nak kalau kita nak withdraw lah kan. Okay. Okay, the next one is interesting. Is an open talk by merchant, sama dia yang sangat senior, Dr. Asmadi apa tak ingat lah, Dr. Asmadi. Diorang ada talk every week, but this one is one of the latest. Dia cover banyak benda lah, and this I think talk ni sejam lebih ni. So kalau rajin tengoklah daripada A sampai Z kan. Tapi untuk memudahkan sahabat-sahabat sekalian, saya dah buat link ke very specific minute ataupun hours. Contohnya kalau kita nak tahu syariah compliance, kita pergi straight to minute 14.20 saat. Kalau kita tahu siapakah QM punya business partner kan, bank mana, Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, what not, then partners dekat luar, Perth Mint lah, whatever, pergi ke minit 8.55. Klik je kat situ, awak akan dapat masuk lah. Lepas tu kalau nak tahu pasal prediction, apa kata pakar tentang harga emas sekarang, pergi kat saat yang ke-10. Dan gandakan aset dalam masa singkat. Ni semua antara tips-tips yang kita boleh consider lah. And I think the last one I want to mention is the affiliate program. Affiliate program ni sangat optional. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Sebab macam saya join Quantum Metal, saya tak tengok pun affiliate program ni. Saya masuk Quantum Metal sebab saya nak invest. So tapi it's good for you to know affiliate program ni, because if you join Quantum Metal just as an investor, which is good, are you going to get any kind of commission? No, tak ada commission. Tapi if you already bought GAE kali 10 satu unit, you are entitled to become a introducer. So beli satu, kalau memang you nak invest sikit invest dalam GAE ni, katakan you nak beli 2 ke 8 ke, you beli satu dulu. Dah ada satu tu, then you ask your consultant, you can ask me to promote you to introducer. Sebab bila you dah jadi introducer, you are entitled to get 2% commission from each purchase of GAE kali 10 lah. Even your own purchase. So you beli your first GAE, you jadi introducer. Your second GAE, you dah jadi introducer kan. So your second GAE, you beli macam biasa. At the same time, you dapat 2% commission.
Okey lah, siapa nak bagi 2% kan? Kalau satu, yang pun tak pandai kira pula 2% tu out of what. Tapi tak apalah, 2%. Kalau you beli 2, 3, 4, then 2% out of all of that lah. So why not kan? You bukan kena cari orang pun. You cuma invest yang macam biasa, cuma your own investment, at the same time you dapat commission. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya boleh share buat masa ni. Hopefully bermanfaat. Kalau ada plan nak tahu lebih, boleh contact saya anytime. Face to face, saya paling suka face to face lah. Kalau nak discuss melalui Zoom pun okey juga, tak ada masalah, bagus. Sebab kita ada boleh berinteraksi. Somebody boleh ask question, somebody boleh answer, and somebody else boleh challenge. So which is good, because saya bukan pakar, tak sebanyak benda lagi yang saya masih belajar. Tapi dengan pengalaman selama setahun dengan Quantum Metal, InsyaAllah saya boleh bantu kawan-kawan semua. Nak kata buat duit, yes, saya dah buat duit dengan Quantum Metal. Walaupun saya tak buat full time, saya dah buat duit. Cukuplah untuk not bad lah, not bad. Siapa nak bagi kan? So tak nak cerita secara open lah. Kalau personally Zoom saya boleh cerita, dalam recording saya tak nak cerita. Okay, itu saja. So I'm happy to be helping you, consulting and helping you for a better financial freedom lah. Right? Okay, terima kasih banyak, dan Assalamualaikum.